Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Ilmu Tahun 2021 sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 dianjurkan mengikut kesesuaian langkah-langkah pencegahan berikutan penularan wabak COVID-19 dan memanfaatkan platform digital media. Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Pandu Majlis Ilmu pada tahun ini ketika berucap dalam rancangan khas Majlis Ilmu 2021 yang disiarkan menerusi rancangan Rampai Pagi kemarin menjelaskan perubahan serta kesan yang berlaku disebabkan COVID-19 bukan sahaja memberi impak kepada sosio kehidupan masyarakat, bahkan juga terhadap sosio-ekonomi. Hal ini semakin terkesan sejak bermulanya gelombang kedua penularan jangkitan tempatan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukhti bin Haji Muhammad Daud, penularan jangkitan COVID-19 setentunya ada hikmah besar di sebaliknya. Antara hikmah besar ujian atau musibah itu berlaku semata-mata bertujuan untuk menaikkan darjat atau martabat seseorang. Yang Berhormat juga menjelaskan pemilihan tema COVID-19 satu iktibar dapat memberikan kesedaran serta menjadikannya sebagai satu panduan untuk melihat dari sudut positif dari apa yang berlaku pada ketika ini. Setiap musibah, bala atau peringatan yang berlaku adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang hakikatnya mempunyai beribu kerahsiaan, pengajaran besar serta hikmah di sebaliknya. Di sinilah setiap kekuatan dan juga kelemahan yang ada pada diri individu atau institusi akan terserlah dengan nyata di dalam kita mengharungi apa yang berlaku. Setelah segala kelemahan tersebut dapat dilihat dan disedari, maka itulah masanya kita bermuhasabah untuk bangkit memperbaiki apa yang lemah dan meningkat usaha dalam memantapkannya. Penganjuran sambutan Majlis Ilmu 2021 dan acara-acara seumpamanya juga mengambil kira kepada Business Continuity Plan BCP yang disusun dan dirancang dengan penuh teliti. Sementara itu, wawancara khas bersama Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Pandu Majlis Ilmu, sempena Majlis Ilmu akan diadakan lagi pada Sabtu 6 November dalam rancangan Rampai Pagi. Sementara itu, dalam ceramah khas sempena Majlis Ilmu, Mufti Kerajaan menjelaskan umat yang berakidah sangat mustahak untuk mengetahui dan meyakini atau mempercayai bahawa COVID-19 adalah satu iktibar daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang pastinya ada hikmah atau rahsia di sebaliknya. Justru penduduk dunia zaman mutakhir ini masih berpeluang untuk menginsafi kesalahan-kesalahan lama dengan istighfar atau taubat. Menurut Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, semasa berlakunya wabak berkenaan, ramai individu mengalami penyakit kemurungan atau depression. Maka selain melakukan aktiviti fizikal secara tetap seperti bersenam atau beriadah atau meluangkan banyak masa dengan keluarga atau membuat hobi yang baik bagi merehatkan minda dan meredakan stres, Mufti Kerajaan menasihatkan untuk mendekati Allah dengan berzikir sebanyak-banyaknya bagi merawat dan mengubati penyakit hati. Iaitulah mendekati Allah dengan zikir, merawat dalaman kita dengan zikir. Apabila dada terasa sempit, maka serulah Allah, ya Allah. Apabila jiwa resah gelisah, maka serulah Allah, ya Allah. Apabila ada gangguan, maka serulah Allah, ya Allah. Apabila ada tekanan, maka serulah Allah, ya Allah. Apabila ada ancaman, maka serulah Allah, ya Allah. Manakala saudara lakukan ini, saudara bukan lagi keseorangan,
bukan lagi bersendirian, tetapi saudara sudah berdua. Berdua dengan siapa? Berdua dengan siapa? Yaitu berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 menyertai sidang media di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Kes pertama ialah seorang lelaki berumur 40 tahun. Beliau telah mengalami beberapa masalah kesihatan dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh COVID-19. Manakala kes kedua ialah seorang perempuan berumur 48 tahun yang mengalami masalah paru-paru setelah dijangkiti COVID-19 dan telah menerima rawatan di unit rawatan intensif. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes-kes berkenaan. Semoga roh mereka dicuci rahmat dan ditempatkan bersama para solehin. Sementara itu, 99 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam kemarin, membawa jumlah keseluruhan kepada 13,545 kes. Sementara itu, terdapat 5 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 22 kes. Kesemua kluster-kluster baru ini adalah merupakan kluster kediaman, di mana satu daripadanya ialah kluster Pakiza Staff House, adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 2 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster yang ditutup ialah kluster Loft Bakery dan kluster 7799. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 179 kluster. Dalam pada itu, terdapat 48 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 175 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 12,098 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,355 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 5 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan satu daripadanya memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 13 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,947 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2, yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 521,827 ujian. Menteri Kesihatan juga menjelaskan pada 3 November 2021, sebanyak 6,402 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan, 82.3% daripada jumlah penduduk negara menerima 1 dos vaksin COVID-19, manakala 63.3% melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Dalam pada itu, bagi mereka yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19 kerana tidak mempunyai aplikasi BruHealth, mereka ini adalah dinasihatkan untuk terus sahaja menghadirkan diri ke pusat-pusat vaksinasi untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dengan secara walk-in. Walau bagaimanapun, mereka adalah dikehendaki untuk kembali ke rumah masing-masing sebaik saja mendapatkan suntikan. Kad vaksin boleh ditunjukkan kepada pegawai penguatkuasa sebagai pengesahan vaksinasi jika diperlukan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan mengambil maklum mengenai kesulitan yang dihadapi oleh individu-individu yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 di luar negara. Namun status vaksinasi mereka belum dapat dikemas kini di aplikasi BruHealth. Dalam perkara ini, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan orang ramai
bahawa usaha sedang giat dilaksanakan untuk membolehkan bukti vaksinasi dari luar negara dapat dimuat naik ke aplikasi BruHealth. Dan seterusnya, status vaksinasi mereka dapat dipaparkan di dalam aplikasi tersebut. InsyaAllah, ciri baru ini akan dapat mula beroperasi sebelum penghujung tahun ini. Sementara menunggu aplikasi BruHealth dikemaskini bagi ciri tersebut, mereka yang menerima vaksinasi di luar negara adalah dinasihatkan untuk membawa kad atau buku vaksinasi sebagai bukti pengesahan vaksinasi mereka. Menteri Pendidikan dalam sidang media yang sama menjelaskan semua kanak-kanak berumur antara 12 hingga 17 tahun yang menetap di negara Brunei Darussalam layak menerima vaksin COVID-19 iaitu vaksin yang diluluskan di negara ini untuk digunakan oleh kanak-kanak berusia 12 tahun dan ke atas. Program akan bermula pada hari Isnin 8 November 2021 bagi pelajar-pelajar yang berusia antara 12 dan 17 tahun di sekolah-sekolah dan institusi-institusi pendidikan di bawah kawalan Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Agama dan sekolah-sekolah swasta termasuk sekolah-sekolah antarabangsa. Seramai 38,201 orang pelajar di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama berumur 12 hingga 17 tahun akan menjalani program ini. Golongan pelajar ini adalah sekolah-sekolah kerajaan, sekolah-sekolah swasta, institusi pendidikan tinggi dan pelajar-pelajar berkeperluan khas di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan sekolah-sekolah Arab di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Agama. Program vaksinasi ini akan dijalankan di keempat-empat daerah. Di daerah Brunei Mara, program ini akan dijalankan di 4 lokasi iaitu 1 stadium tertutup, 2 Universiti Brunei Darussalam, 3 MRS Bolkiah, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, 4 Pusat Kesihatan Jubli Emas Bunut. Di daerah Tutong pula, program ini akan diadakan di Dewan Seri Kenangan Pekan Tutong. Bagi daerah Belait pula, program ini akan dilaksanakan di Learning Center, Hospital Suri Seri Begawan dan Penaga Health Clinic. Manakala di daerah Temburung, program ini akan dilaksanakan di Dewan Kemasyarakatan Belalung, Pekan Bangar. Kementerian Pendidikan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan, Kementerian Hal Ehwal Agama, sekolah-sekolah serta institusi-institusi pendidikan swasta dan sekolah antarabangsa bagi menyediakan jadual untuk memudahkan pihak sekolah, pelajar dan ibu bapa serta penjaga untuk hadir ke pusat-pusat vaksinasi tersebut pada hari dan masa yang telah ditetapkan. Perincian mengenai penjadualan tarikh dan waktu bagi sekolah-sekolah dan peringkat pelajar yang akan mendapat vaksinasi akan dimaklumkan melalui pihak sekolah masing-masing dan juga dimuat naik ke dalam laman web dan platform-platform media sosial Kementerian Pendidikan. Selain itu, semasa pelaksanaan program vaksinasi kebangsaan pelajar ini nanti, pihak Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Agama dan sekolah-sekolah swasta dan antarabangsa akan menugaskan pegawai dan guru-guru pengawas untuk mengiring dan bekerjasama dengan pihak petugas di lokasi-lokasi vaksinasi yang telah ditetapkan. Namun pada masa yang sama, pihak Kementerian Pendidikan akan memastikan jumlah keramaian petugas ini nanti adalah mengikut peraturan yang berkuat kuasa di pusat-pusat vaksinasi tersebut. Dalam hubungan ini, pihak Kementerian Pendidikan memohon kerjasama para ibu bapa dan penjaga-penjaga yang akan menemani anak-anak mereka pada tarikh vaksinasi nanti untuk memberikan kerjasama semasa program vaksinasi kebangsaan pelajar berjalan, khasnya dalam menepati waktu kehadiran sebelum sesi vaksinasi bermula dan juga mematuhi segala keperluan keselamatan yang ada. Pihak kementerian juga menyuruh kerjasama ibu bapa dan penjaga dalam memastikan anak-anak mereka mengambil sarapan atau makanan sebelum hadir ke pusat vaksinasi. 150 penduduk Mukim Liang mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 melalui perkhidmatan vaksinasi bergerak yang diadakan selama 2 hari di Pusat Kesihatan Sungai Liang.
manakala vaksinasi dos kedua akan diadakan dalam tempoh 2 bulan lagi. Untuk mereka yang masih lagi belum bervaksinasi, doktor ingin mengumumkan untuk mereka untuk mendapatkan vaksinasi di mana mereka boleh menghubung terus kepada Pusat Kesihatan Sungai Liang untuk mendapatkan appointment untuk vaksinasi ya. InsyaAllah akan diadakan lagi dalam 2 bulan untuk second dose-nya nanti, ataupun mungkin kalau mereka yang ingin mendapatkan first dose mungkin akan diadakan lagi ya, insya-Allah. Pelaksanaan langkah-langkah peralihan yang selamat membolehkan negara Brunei Darussalam keluar daripada situasi pandemik semasa adalah matlamat rangka kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19. Diumumkan oleh Jawatankuasa Pandu COVID-19 pada 25 Oktober lalu, rangka kerja tersebut mengambil kira status liputan vaksinasi keseluruhan penduduk di negara ini dan keadaan kes-kes yang kritikal, terutamanya kes-kes dalam kategori 4 dan kategori 5. Peralihan fasa di bawah rangka kerja berkenaan akan dilaksanakan secara berperingkat. So the framework was developed with input from all the various ministries in Brunei and led by Jabatan Perdana Menteri. And once that framework or that direction of travel was determined, then the actual population of the actual plan was determined at the level of task forces, number of different task forces working under the steering committee. And it's the responsibility of those task forces, which includes both government and private sector individuals and members of legislative councils, etc. as well, to then define the relevant action items that were necessary for safe reopening in the event as we move towards the transition stages. There are 8-9 task force under the steering committee. So the task force that looks at education and opening of schools are reviewing this very closely because while they are keen to open up schools as soon as possible, they also everybody is also keen to make sure the children are safe. So schools may not be quite immediate future, but the other premises, I think, is safe to say, are all being considered for reopening. The government is continuously improving capacity in terms of what the future requirement might be. So we're not just aiming for complete letting go of all restrictions, but we make sure we have enough capacity to manage all the future measures that would be suitable during an endemic. The authority under the Ministry of Development is actually currently trying to collect the data of workers in the construction industry who are vaccinated. So they're calling out for companies to submit the vaccination status of their workers. So that's being monitored by the Ministry of Development as well. Perkhidmatan membaharui lesen kenderaan dan lesen memandu di dalam aplikasi Transport BN tidak dapat diakses disebabkan perubahan konfigurasi bagi penaik tarafan sistem yang sedang dilaksanakan. Sehubungan itu, Jabatan Pengangkutan Darat JPD, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi menyarankan untuk menggunakan perkhidmatan dalam talian yang lain iaitu portal gov.bn atau menghubungi talian Darussalam 123 sehingga kerja-kerja penaik tarafan dan penambahbaikan aplikasi Transport BN selesai dilaksanakan dalam waktu terdekat.